Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amzadani Berazak dan saya membawa watak sebagai pendakwa raya. Saya Nasha Rafiq Amsa. Saya memegang watak sebagai jurubahasa dan saksi dua defendant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naina Suha binti Sarudin memegang watak sebagai peguam bela. Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Nur Afifah Liana binti Rosmini dan saya memegang watak sebagai polis dan OKT. Assalamualaikum. Saya Nurul Nabila binti Ahmad Kadim. Saya memegang watak sebagai hakim dan juga sebagai saksi satu plaintiff. Mahkamah bangun. Di dalam Mahkamah Tinggi, kes bernombor 1/1367/05, kes pendakwa raya melawan seorang peniaga yang memuat naik kenyataan yang boleh mengapi-apikan kaum Melayu dan kaum lain. Tuan Hakim, saya Muhammad Amzadani Razak merupakan pendakwa raya bagi wakil plaintiff. Tuan Hakim, saya Nerina Suha binti Sarudin sebagai wakil tertuduh iaitu Nur Afifah Liana Rosmini dan berada di hak pembelaan. Yang Arif, saya memohon pertuduhan dibacakan kepada tertuduh. Bahawa kamu pada 18 malam 12 Februari 2021 menggunakan aplikasi Instagram melalui akaun profil @afifahliana telah memuat naik kenyataan yang boleh mengapi-apikan kaum Melayu dan kaum lain. Dan oleh yang demikian, kamu telah melakukan kesalahan yang boleh dihukum bawah Seksyen 2, Seksyen 3, Subseksyen 1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 505 memang 2 tahun atau denda atau kedua-duanya jika disabit kesalahan. Adakah kamu faham dengan pertuduhan ini? Ya, saya faham. Kamu mengaku bersalah ataupun minta dibicarakan? Saya mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Baiklah, pihak pendakwa raya, adakah kamu telah bersedia untuk prosiding seterusnya? Ya, Tuan Hakim. Pihak pendakwa raya akan mengemukakan seorang saksi pendakwaan. Kami memohon kebenaran dari Mahkamah Yang Mulia untuk memanggil saksi yang pertama iaitu Nurul Nabila Ahmad Kadim untuk memberikan keterangan. Bahawasanya saya Nurul Nabila Ahmad Kadim 980512146350 dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala keterangan yang saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang benar melainkan benar belaka. Dengan itu, izin Tuan Hakim. Cik Nabila, sila nyatakan kepada mahkamah ini nama, umur dan pekerjaan anda. Nama saya Nurul Nabila binti Ahmad Kadim. Saya berumur 23 tahun dan saya merupakan seorang pelajar. Apa tujuan Cik Nabila hadir ke mahkamah pada hari ini? Kehadiran saya pada hari ini adalah untuk memberikan keterangan mengenai kes Nur Afifah Liana Rosmini. Soalan pertama saya, adakah kamu ada membaca kenyataan yang dimuat naik oleh akaun Instagram @afifahliana pada jam 8.15 malam 12 Februari? Ya, saya ada terbaca kenyataan yang dimuat naik oleh akaun Instagram tersebut pada hari tersebut. Sila sebutkan kenyataan yang kamu baca pada ketika itu. Jika saya tidak salah, kenyataan yang dibuat naik adalah seperti berikut. Diorang sambut tak reti diam-diam. Kalau nak sambut, baliklah negara sendiri. Adakah anda tahu sambutan apa yang dimaksudkan? Ya, saya rasa saya tahu. Sambutan tersebut adalah sambutan perayaan Tahun Baru Cina yang disambut pada tarikh 12 Februari yang lalu. Adakah kamu bersetuju sekiranya saya mengatakan bahawa kenyataan tersebut menyentuh sensitiviti kaum lain? Ya, saya bersetuju. Boleh kamu nyatakan apa maksud menyentuh sensitiviti kaum lain? Bagi saya, menyentuh sensitiviti kaum lain itu ialah menyentuh isu-isu yang boleh menimbulkan ketidakpuasan hati kaum lain dan boleh merosakkan keharmonian antara kaum. Adakah kamu setuju bahawa kenyataan yang dimuat naik oleh yang tertuduh ke dalam akaun Instagramnya
merupakan satu kenyataan yang boleh menyentuh sensitiviti kaum di samping melanggar hak kebebasan bersuara. Ya, sudah semestinya. Tertuduh sepatutnya menghormati budaya kaum lain memandangkan kita hidup berbilang kaum di Malaysia. Baik, itu saja. Terima kasih. Izinkan saya Tuan Hakim. Nurul Nabila, seperti yang kamu katakan sebentar tadi, sambutan yang dimaksudkan yang tertuduh adalah sambutan perayaan Tahun Baru Cina, betul? Ya, betul. Adakah kamu pasti ianya perayaan Tahun Baru Cina? Ya, saya pasti kerana pada tarikh kenyataan itu dimuat naik adalah sama dengan tarikh sambutan perayaan Tahun Baru Cina. Kalau begitu, berikan maksud sambutan. Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, sambutan bermaksud penerimaan, cara-cara meraihkan atau menyambut sesuatu, perhatian dan jawapan terhadap cabaran. Dalam kenyataan anak guam saya, sambutan itu boleh merujuk kepada pelbagai dan tidak menjurus kepada satu maksud sahaja. Dan boleh jadi sambutan yang disebutkan di situ bukanlah sambutan Tahun Baru Cina. Soalan seterusnya. Adakah kamu yakin bahawa kenyataan yang kamu sebutkan sebentar tadi serupa, sama dengan kenyataan yang dimuat naik oleh tertuduh dalam akaunnya @afifliana? Baiklah, itu saja. Terima kasih. Tuan Hakim, pihak pendakwaan memohon kebenaran mahkamah yang mulia ini untuk memanggil saksi pendakwaan yang kedua. Bahawasanya saya Nur Syairah Hamzah 980303015634 dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku bahawa segala yang akan saya nyatakan dalam perbicaraan ini adalah benar. Tidak ada yang benar melainkan yang benar belaka. Cik Syairah, saya akan mengumpulkan beberapa soalan. Sila Cik jawab dengan jelas dan menghadap kepada Tuan Hakim. Izinkan saya, Tuan Hakim. Cik Syairah, sila nyatakan kepada mahkamah nama, umur dan pekerjaan anda. Nama saya Nur Syairah Hamzah, berumur 23 tahun dan saya seorang pelajar. Bolehkah kamu jelaskan apakah hubungan kamu dengan yang tertuduh? Boleh. Saya dan tertuduh merupakan rakan serumah. Bagaimanakah tingkah laku tertuduh sepanjang keberadaan kamu dengannya? Bagi saya, tertuduh seorang yang lantang bersuara dan dia sentiasa menyampaikan pendapat tentang apa yang difikirkannya. Bagaimana kamu boleh buktikan bahawa emosi tertuduh berada dalam keadaan stabil ketika memuat naik pendapat di dalam laman sosial peribadinya? Saya boleh nyatakan kerana sudah lama saya kenal dengan tertuduh. Tertuduh merupakan seorang yang sentiasa bertindak berdasarkan akal dan bukan emosi. Bagaimana dengan reaksi kamu apabila kamu mendengar berita mengenai kes ini? Pada mulanya, saya terkejut. Saya agak terkejut kerana tidak menyangka bahawa perbuatannya itu dianggap salah di sisi undang-undang. Saya berpendapat bahawa negara Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan konsep demokrasi. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih. Izinkan saya Tuan Hakim. Kamu setuju bukan bahawa pertuduhan yang diberikan kepada tertuduh tidak bersalah? Ya, saya. Boleh beri penjelasan mengapa kamu mengatakan bahawa perbuatan tertuduh itu dikatakan tidak bersalah? Pada pendapat saya, perbuatan tertuduh hanyalah mengungkapkan perasaannya di dalam media peribadi tanpa menyasarkan mana-mana individu dan pihak. Bagaimana tertuduh terdetik menggunakan medium ini untuk bersuara dan mengeluarkan pendapat? Bagi saya, tertuduh hanya berniat untuk berkongsi pendapat tentang apa yang difikirkan kerana sosial media adalah platform untuk berkongsi maklumat. Baik, itu saja. Terima kasih. Izinkan saya Tuan Hakim. Setelah saya mendengar keterangan saksi-saksi pendakwa raya, terdapat bukti yang masih samar-samar mengenai jenayah yang didakwa terhadap anak guam saya. Terdapat dua sebab kenapa saya berkata demikian. Yang pertama, berdasarkan keterangan saksi satu, Nurul Nabila Ahmad Kadim, saksi yakin bahawa kenyataan yang dimuat naik oleh anak guam saya merupakan kenyataan yang mempunyai kaitan dengan sambutan perayaan Tahun Baru Cina pada 12 Februari yang lalu.
Walhal sambutan tidak selalunya menjurus kepada sebuah perayaan yang besar seperti Tahun Baru Cina. Yang kedua, berdasarkan keterangan saksi 2, Nur Syairah iaitu rakan serumah kepada Nur Afifah Liana iaitu tertuduh, semasa mewarnai kenyataan di media sosial pribadinya, tertuduh berada dalam keadaan waras dan menurutnya tidak ada mana-mana pihak ia sasarkan semasa penulisan tersebut dilayarkan di laman sosial Afifah Liana. Tertuduh juga mengeluarkan pendapat yang tidak mempunyai unsur yang menyentuh sensitiviti orang ramai. Kesimpulannya di sini, pihak pembelaan ingin menekankan bahawa tiada kes prima facie di pihak pendakwaan. Disebabkan mereka tidak berjaya untuk membuktikan kes, jadi pihak pembelaan memohon Mahkamah Yang Mulia untuk membebaskan anak guam saya. Terima kasih. Izinkan saya Tuan Hakim. Pihak pendakwa raya telah membuktikan bahawa terdapat kes prima facie di pihak kami atas beberapa faktor. Pertama, berdasarkan kenyataan Cik Nabila iaitu saksi yang pertama, pihak pendakwaan mendapati bahawa kenyataan yang dimuat naik oleh yang tertuduh itu mengandungi unsur-unsur yang menyentuh sensitiviti dan boleh mengapi-apikan kaum Melayu dan kaum lain. Merujuk kembali kepada tarikh tersebut iaitu pada 12 Februari 2021 bersamaan dengan hari sambutan perayaan Tahun Baru Cina, di mana ahli keluarga dan juga rakan-rakan mereka meraihkan perayaan tersebut di rumah masing-masing. Dalam kenyataan yang dimuat naik oleh yang tertuduh di media sosial pribadinya, tertuduh ada menyatakan, "Diorang sambut tak reti diam-diam, kalau nak sambut baliklah negara sendiri." Dan mustahil pada ketika itu ianya hanyalah kebetulan semata-mata jika kenyataan itu dimuat naik untuk sambutan yang lain kerana tiada sambutan perayaan lain pada hari tersebut. Kedua, berdasarkan kenyataan saksi yang kedua iaitu Encik Syairah, saksi menyatakan bahawa saksi berada bersama-sama dengan tertuduh semasa kenyataan itu dimuat naik oleh tertuduh di media sosial miliknya. Menurut pihak pendakwaan, alibi sebegitu boleh direka. Kesimpulannya di sini, pihak pendakwaan ingin memohon budi bicara mahkamah untuk memutuskan bahawa terdapat prima facie dalam kes ini. Sekian, terima kasih. Baiklah, setelah mendengar hujah kedua-dua belah pihak iaitu pihak pendakwa raya dan pihak pembelaan, Mahkamah dengan ini memutuskan bahawa terdapat kes prima facie. Oleh yang demikian, Mahkamah memutuskan terdapat kes prima facie dan dengan ini Mahkamah mengarahkan supaya tertuduh dihukum penjara selama 30 bulan.